Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya Siti Hanisha Jurin binti Kamis bersama rakan-rakan kumpulan yang lain pada hari ini akan membentangkan tentang kelab dekorasi kami. Baiklah, tanpa membuang waktu, saya mulakan pembentangan pada hari ini dengan bahagian pendahuluan. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan dekorasi dan mengapa kami memilih kelab dekorasi untuk ditubuhkan di sekolah? Pertama, dekorasi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah hiasan ataupun gambar hiasan. Namun seperti apa yang kita tahu, hiasan itu tidak terhad kepada gambar sahaja. Ia juga boleh merangkumi objek-objek lain seperti perabot, tanaman dan arca yang akan menaikkan nilai estetika pada sebuah ruang yang kita hendak hias. Baiklah. Dan aktiviti dekorasi ini melibatkan ruangan dalaman dan luaran untuk sesebuah kediaman, pejabat dan juga boleh berlaku di taman-taman pilihan. Okey. Kalau ruangan dalaman itu macam yang kita tahu di rumah kita ada ruang tamu, bilik tidur, tandas dan juga dapur. Keseluruhan ruangan dalam kediaman kita boleh didekorasikan mengikut cita rasa sendiri dan keluasan ruangan kediaman kita. Dan dekorasi ini juga boleh berlaku di taman macam yang sekarang kita semakin moden dan mengikut trend. Ada sesebuah majlis, contohnya majlis perkahwinan, majlis hari jadi. Ramai orang nak buat kelainan. Dia tak nak buat di rumah, dah bosan buat dekat rumah, dia nak buat dekat luar pula, macam aktiviti outdoor. So dia memilih tempat yang paling sesuai untuk buat majlis-majlis seperti ini adalah taman, tepi pantai mungkin, dan memerlukan sedikit dekorasi. Baiklah, tujuan dekorasi ini adalah seperti apa yang saya cakap tadi, untuk memberi nilai estetika, menampakkan ruang tersebut lebih kemas dan menampakkan ruang yang sempit boleh jadi luas. Seterusnya, dekorasi adalah sebahagian daripada perkhidmatan. Melalui dekorasi ini kita dapat menjana pendapatan kerana adanya permintaan yang tinggi daripada masyarakat yang sentiasa mengikuti perubahan trend, dan memandangkan tidak semua orang memiliki kreativiti dan kemahiran untuk mendekorasi. Jadi perkhidmatan dekorasi ini amat-amat diperlukan. Tambahan pula kos untuk mendekorasi, membeli perabot atau sebagainya akan menelan kos yang sangat tinggi kalau seseorang tu memilih untuk mendekorasi sendiri ruangan yang ada. Seterusnya, moto kelab. Seperti kelab-kelab yang lain, kelab dekorasi juga memegang moto kelab sendiri, iaitu dekorasi sebahagian daripada kehidupan. Okey, dan di tengah ini merupakan logo kelab kami. Dan kami juga memiliki lagu kelab kami yang mana ianya akan membantu pelajar untuk lebih menghayati penubuhan kelab ini. Hai, saya Nur Umi Syifa binti Awangya. Saya akan terangkan tentang analisis keperluan. Okey. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui dan mengkaji tentang pandangan mahasiswa terhadap penubuhan kelab dekorasi. Lokasi kami menjalankan kajian ini di Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Populasi kami seramai 120 orang. Sampel kajian kami seramai 110 orang secara rawak. Kami menggunakan borang soal sidik iaitu Google Form secara online. Okey, Google Form mengandungi 3 bahagian utama. Bahagian A iaitu tentang latar belakang responden, bahagian B tentang tahap pengetahuan responden mengenai dekorasi, dan bahagian C berkaitan pandangan tentang penubuhan kelab dekorasi. Okay, untuk soalan pertama iaitu jantina. Dapat kita lihat di carta pie di sini ialah
Partisan yang paling tinggi ialah mewakili perempuan iaitu sebanyak 73.6% dan lelaki sebanyak 26.4%. Ini menunjukkan perempuan lebih ramai daripada lelaki dan agak sukar untuk mendapatkan responden yang betul-betul sama dari segi bilangan mengikut jantina. Okey, untuk soalan kedua ialah umur. Dapat kita lihat di sini ialah umur responden adalah antara 19 hingga 31 tahun ke atas dan dibahagikan mengikut 3 peringkat. Okey, peringkat yang pertama mendapat partisan yang paling tinggi iaitu sebanyak 83.49, iaitu mereka yang berumur 19 hingga 24 tahun, dan partisan yang sederhana ialah sebanyak 13.76%, iaitu mereka yang berumur 31 tahun ke atas. Dan peringkat terakhir ialah mereka yang mendapat partisan yang rendah berumur antara 25 hingga 30 tahun sebanyak 2.75%. Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden terdiri daripada lingkungan pertama iaitu pelajar. Okey. Soalan ketiga ialah pekerjaan. Okey, dari segi pekerjaan dapat kita lihat seramai 65.14% iaitu pelajar. Dan ada juga kalangan daripada orang luar yang bekerja dan tidak bekerja. Partisan yang dicapai untuk orang bekerja sebanyak 27.52%. Manakala orang yang tidak bekerja selama 7.34%. Kami melakukan pendapat dari orang luar kerana mungkin di antara mereka yang tidak bekerja atau suri rumah tangga yang ingin menyertai kelab ini dengan yuran bulanan yang murah, atau sebahagian bekerja ingin meluangkan masa bersama anak-anak untuk melakukan aktiviti mendekorasi. Okey, soalan keempat iaitu mengenai adakah anda pernah mendengar tentang kelab dekorasi sebelum ini? Okey. Dapat kita lihat di sini dia tidak terlalu ketara dari segi partisannya, kerana yang mengetahui tentang kelab dekorasi ini ialah seramai 49.5%. Manakala yang tidak mengetahui, partisan mendapat 50.5%. Daripada hasil ini dapat saya katakan sebilangan mereka yang mengetahui mungkin melalui ahli keluarga, rakan-rakan dan keluarga. Manakala mereka yang tidak mengetahui mungkin kerana mereka tidak diberi pendedahan daripada di bangku sekolah. Okey, soalan 5. Berikan contoh mendekorasi. Okey, daripada catatan ini dapat kita lihat seramai 69 orang responden, sebahagian daripadanya ialah 36 orang yang menyatakan contoh mendekorasi ialah mengubah susunan ruang dan perabot. Hal ini dikatakan mungkin pengubahan perabot mereka peranan yang penting dalam satu ruang. Okey, pada masa yang sama, 27 orang yang berpendapat bahawa memilih perhiasan yang sesuai seperti lilin, pasu, bunga dan sebagainya merupakan untuk perhiasan untuk mencantikkan suatu ruang. Dan 6 orang berpendapat bahawa memilih warna cat yang kontra merupakan satu trend baru yang menampakkan ciri kemodenan dalam pemilihan warna. Okey, soalan 6 iaitu antara elemen semula jadi dan buatan manusia yang manakah menjadi pilihan utama anda untuk mendekorasi. Okey, daripada catatan pada atas, partisan yang paling tinggi ialah 63.64. Ini bermakna masyarakat lebih gemar menggunakan kedua-dua elemen dalam mendekorasi kerana elemen-elemen tersebut merupakan gabungan yang serasi dan sempurna. Manakala 13.64% memilih elemen semula jadi dalam mendekorasi kerana mungkin ia murah dan tidak mengeluarkan kos yang tinggi dari segi pencarian bahan dan selamat digunakan. Okey, manakala 22.72% memilih elemen buatan manusia kerana ia lebih moden, tidak lapuk dan mengikut trend semasa. Okey, bahagian C, pandangan tentang penubuhan kelab dekorasi. Adakah anda berminat dalam mendekorasi? Jika ya, berikan alasan anda. Jika tidak, jawab soalan 8. Okey, merujuk data di atas dapat kita lihat sebanyak 31 responden yang berminat dalam mendekorasi dan menjadikan ia sebagai hobi untuk mengisi masa lapang. Untuk mengisi masa lapang. Malah terdapat 42.7%
ingin mencukir bakatnya dalam mendekorasi dalam kelab ini kerana mereka berminat akan keindahan dan kesenian. Dan sebanyak 54.2% berpendapat bahawa mendekorasi dapat mewujudkan suasana yang harmoni kerana ruang yang cantik dapat memberikan mood yang baik kepada seseorang. Okey, soalan 8. Jika anda tidak berminat dalam mendekorasi, berikan alasan anda. Okey, dapat kita lihat di sini. Seramai 42 responden tidak berminat dalam mendekorasi. Tidak berminat dalam mendekorasi. 29 responden daripadanya mengatakan mereka tidak kreatif dan mereka banyak bergantung kepada perhiasan dalaman mendekorasi. Dan sebanyak 7 responden mengatakan dekorasi dapat membazirkan wang kerana mereka tidak peka terhadap perubahan fashion terkini. Dan 6 responden berpendapat mereka mempunyai kecenderungan yang mendalam ke arah pemikiran yang bersifat logik kerana mereka mementingkan kualiti dan kegunaan satu benda dan berlawanan dengan orang yang suka akan berangan yang cantik tapi tidak mempunyai fungsi. Okey. Soalan 9. Adakah wajar kelab dekorasi ditubuhkan di sekolah? Okey, dapat seperti kita lihat di catapan di atas, sebanyak 106 responden daripada 109 responden bersetuju akan penubuhan kelab dekorasi sekolah kerana ia dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan satu sumber pendahan awal kepada pelajar maupun orang luar untuk menyertainya. Manakala 3 orang responden berpendapat kelab dekorasi tidak wajar ditubuhkan kerana ia tidak memberikan sebarang faedah kerana pengetahuan mendekorasi boleh diperolehi daripada program TV atau laman sosial dan tak perlu pun hadir ke kelas mendekorasi. Okey, untuk soalan 10, mengapa anda kata kelab ini wajar ditubuhkan di sekolah? Berikan alasan. Okey, di sini dapat kita lihat 106 responden bersetuju akan penubuhan kelab dekorasi ini dan 71 responden daripadanya mengatakan kelab ini dapat meningkatkan kreativiti diri terutamanya dalam mengubah suai suatu ruang atau ruang tersebut nampak lebih moden sesuai dengan konsep dekorasi yang diinginkan. Dan 6 orang berpendapat kelab ini mampu mengisi masa lapang. Dan mungkin pelajar boleh meluangkan waktu pada bila-bila masa sekiranya ingin melepaskan beban belajar dan mereka boleh pergi ke aktiviti mendekorasi di kawasan sekolah. Dan terdapat juga 29 orang responden mengatakan kelab ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam bidang hiasan dalaman. Mungkin ada di antara mereka yang ingin menyambungkan pelajaran ke arah bidang tersebut maupun untuk mengaplikasikan di rumah ataupun mendekorasikan di rumah. Okey, soalan 11. Jika kelab ini tidak wajar ditubuhkan di sekolah, berikan alasan anda. Okey, dapat kita lihat di sini 23 responden tidak berpendapat dalam penubuhan kelab dekorasi sekolah kerana 6 orang daripadanya mengatakan kelab ini kurang berfaedah kerana ia hanyalah kelab biasa yang pengetahuannya mungkin dapat dipelajari tanpa perlu bimbingan pun oleh seorang guru. Dan manakala jumlah yang paling tinggi yang tidak menyokong kelab ini seramai 39.3% mengatakan kelab ini tidak mempunyai aktiviti lasak kerana kelab ini hanya melakukan kerja menghias sahaja, tidak memerlukan tenaga yang besar. Dan 4.35% mengatakan tidak wajar kerana mungkin mereka berpendapat yuran bulan untuk kelab ini mahal dan mereka tidak mahu menyertainya. Okey. Dan juga 4.34% mengatakan mereka tidak setuju penubuhan kelab ini kerana mungkin memerlukan wang yang banyak untuk membeli peralatan dan bahan dekorasi. Ini akan membebankan pelajar untuk melakukan aktiviti penjualan untuk memperoleh keuntungan dan duit itu digunakan untuk membeli barang untuk digunakan mendekorasi.
Okey, soalan 12. Cadangan aktiviti yang dapat menarik pelajar supaya dan orang ramai untuk menjadi ahli dalam kelab dekorasi sekolah. Okey, daripada sini dapat kita lihat patusan yang tinggi ialah 70.8% iaitu ramai 75 orang setuju menjalankan aktiviti mendekorasi di luar sekolah iaitu di kawasan terbiak atau kawasan tidak menarik seperti pondok bas, lorong-lorong kedai dan sebagainya. Dan 85% responden berpendapat menjemput perkhiasan dalaman juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyertai kelab ini kerana mungkin dapat memberikan inspirasi kepada orang ramai untuk mendalami ilmu. Selanjutnya, patusan sederhana sebanyak 19.8% iaitu mereka setuju akan cadangan aktiviti mempamerkan booth berkaitan kesenian di pesta buku dan sebagainya. Okey, dan ada juga seorang responden memberikan cadangan untuk melakukan aktiviti dekorasi di sudut kosong atau ruangan yang kurang ceria di sekolah. Serta para guru boleh menjalankan aktiviti pertandingan mendekorasi bilik darjah. Okay, hal ini sangat bagus dalam mengembalikan mood pelajar untuk mereka lebih bersemangat dalam menuntut ilmu dalam suasana yang cantik, ceria dan positif. Okey, itu sahaja daripada saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajrul Rajiha binti Hassan, nombor matrik 197019. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang pernyataan falsafah dan konsep program untuk kelab dekorasi ini. Okey, pernyataan falsafahnya adalah mendidik insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dan mempunyai ilmu pengetahuan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang mampu memberi sumbangan terhadap masyarakat melalui pembelajaran di luar bilik darjah. Okey, keseimbangan insan dari segi jari mampu memberikan sumbangan kepada masyarakat. Okey, seperti yang kita tahu, insan yang seimbang adalah insan yang mampu untuk mengadaptasikan keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. Mereka yang mempunyai semua ciri-ciri ini boleh dikategorikan sebagai insan yang seimbang. Maka itu, insan ini perlulah dididik dari kecil lagi untuk mencapai tahap ini. Insan yang seimbang mampu seimbangkan pengetahuan, intelek dengan moral. Okey, insan yang seimbang juga tidak semestinya insan yang mempunyai pengetahuan dari segi intelek sahaja. Mereka juga harus mempunyai nilai moral mereka sendiri. Insan yang cemerlang merupakan insan yang berpengetahuan tinggi dan berakhlak mulia. Mereka perlulah seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan mereka juga haruslah berakhlak mulia. Hal ini kerana insan yang berilmu pengetahuan dan tidak mempunyai akhlak yang mulia tidak akan dihormati oleh masyarakat lain. Kerana oleh itu, jika mereka ingin dihormati dan ingin dihormati oleh orang lain, mereka haruslah juga untuk mempunyai akhlak yang mulia. Keseimbangan rohani juga penting untuk semua insan. Seperti yang kita ketahui, rohani merupakan perkara yang berkaitan dengan jiwa seseorang itu. Ketenangan jiwa mampu dimiliki oleh insan yang menjaga rohani mereka. Jika seseorang itu yang menjaga rohani mereka, mereka mampu untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Rohani ini tidak kisahlah dari segi agama dan kepercayaan mereka. Insan yang mempunyai ketenangan jiwa ini mampu untuk berfikiran positif sentiasa. Dan apabila mereka sentiasa positif dan mereka akan mengharungi cabaran yang
mendatang, walaupun seteruk mana pun cabaran itu, mereka mampu untuk mengharunginya dengan tenang dan rasional. Okey, jasmani berkait rapat dengan kekuatan fizikal insan. Daripada dulu lagi kita mendengar pepatah badan cekar minda cerdas. Hal ini sangat berkait rapat kerana apabila insan itu mempunyai kesihatan yang baik, mereka mampu untuk menerima ilmu dengan lebih banyak. Dan mereka mampu untuk lebih fokus semasa menimba ilmu tersebut. Jika kita demam, kita semestinya akan rasa sakit itu dah mengganggu proses kita menimba ilmu. Oleh itu, menjaga kesihatan dan jasmani kita adalah penting dalam proses menimba ilmu. Hidup kita juga sentiasa akan menimba ilmu walaupun kita tidak semestinya berada di dalam kelas. Okey. Maka apabila insan yang jasmani dia kuat, dia mampu untuk lebih fokus untuk melaksanakan tugas mereka. Jadi, ini adalah tanggungjawab semua pihak untuk memastikan matlamat untuk bentuk insan yang seimbang ini adalah tanggungjawab semua pihak. Semua pihak termasuk pelajar itu sendiri mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam membentuk insan yang seimbang ini. Sebagai contoh, semua pihak telah menjalankan tanggungjawab mereka, tetapi pelajar itu sendiri tidak menjalankan tanggungjawab mereka untuk belajar, mengulang kaji pelajaran dan menerima apa yang diajar, maka matlamat ini tidak mampu untuk dicapai. Oleh itu, matlamat untuk membentuk insan yang seimbang ini adalah merupakan tanggungjawab semua pihak, termasuk pelajar itu sendiri. Kerjasama semua pihak mampu memastikan impian untuk melahirkan insan yang seimbang ini mampu dicapai. Seperti yang saya katakan tadi, semua pihak mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing dalam membentuk insan yang seimbang. Okey, masyarakat berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Akhlak mulia dan ilmu pengetahuan dan berilmu pengetahuan ini tidak dapat dipisahkan. Kerana insan yang berilmu pengetahuan dan tidak mempunyai akhlak mulia tidak akan dipandang masyarakat, tidak akan dihormati dan tidak akan diterima oleh masyarakat. Kerana akhlak mulia adalah, akhlak itu sendiri adalah merupakan benda penting untuk memastikan kesejahteraan negara. Jadi, seterusnya kita sering juga dengar pepatah yang mengatakan jika kita ingin melihat masa depan negara, kita haruslah melihat belia pada masa kini. Oleh itu, belia kini harus didedahkan dengan perkara yang sebenarnya yang berlaku apabila mereka menjadi pemimpin kepada negara kelak. Mereka juga harus memastikan mereka sentiasa bersedia untuk menerima tanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan negara pada masa akan datang. Berfikiran kreatif dan di luar kotak harus diterapkan. Seperti yang kita dapat lihat, pemikiran kritis dan pemikiran di luar kotak mampu dilatih kepada pelajar dari mereka di bangku awal persekolahan lagi. Mereka boleh didedahkan dengan penyelesaian masalah dan menerima dan memberikan idea mereka dengan berani semasa di sekolah. Ini dapat membantu mereka untuk sentiasa berfikiran kreatif dan sentiasa berfikir di luar kotak.
masyarakat perlulah menyumbangkan idea mereka untuk kemajuan negara. Mereka dapat membantu kerajaan untuk memastikan kesejahteraan negara. Mereka perlulah berani untuk mengutarakan idea mereka dalam membantu kesejahteraan dan kemajuan negara. Sikap hormat menghormati amat penting dalam masyarakat. Hari ini amat penting. Sikap hormat menghormati ini amatlah penting untuk memastikan kesejahteraan negara. Seperti di Malaysia itu sendiri, kita mempunyai berbilang masyarakat yang berbilang kaum. Kita haruslah menghormati dan menerima perbezaan dan budaya masyarakat lain dengan kita untuk memastikan kesejahteraan negara. Ini dapat mengelakkan sikap salah faham dan sikap perkauman itu timbul sendiri. Tujuan utama kelab ini untuk membentuk pelajaran seimbang. Semestinya pembelajaran di luar bilik darjah ini mampu untuk meningkatkan lagi keseimbangan pelajar itu dengan ciri-ciri tersebut. Dengan pendidikan di luar bilik darjah, mereka mampu untuk fokus terhadap jasmani, emosi dan rohani mereka. Okey, untuk konsep program kelab dekorasi ini adalah pertama, melatih gaya pemikiran yang kritis. Pemikiran yang kritis adalah penyelesaian masalah, kefahaman terhadap masalah dan kefahaman terhadap idea yang akan diutarakan dan mampu untuk menjelaskan idea mereka kepada orang lain sehingga orang lain tersebut faham apa yang mereka ingin sampaikan. Mempunyai kefahaman yang mendalam dalam proses penyelesaian masalah. Ya, mereka pelajar akan mempunyai kefahaman yang mendalam dalam proses penyelesaian masalah. Kefahaman mereka ini mampu untuk menerangkan kepada orang lain itu sendiri masalah yang dihadapi, yang sebenarnya orang tersebut dihadapi, dan cara untuk menyelesaikan masalah ini, dan mampu untuk membuatkan orang lain faham dan menerima apa yang mereka ingin sampaikan. Sebagai contoh, konsep program ini sebagai contoh latihan mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelanggan yang ingin menggunakan khidmat mereka. Mereka mampu untuk memberikan idea dan kefahaman idea tersebut. Kenapa idea tersebut diberikan kepada pelanggan tersebut. Dan latihan ini amat berguna untuk alam pekerjaan kelab. Mereka harus berani untuk sentiasa memberikan idea kepada setiap masalah yang dihadapi. Dan konsep kedua adalah penggunaan dancerung sebagai media latihan. Okey, dancerung ini diinspirasikan dari komik Amerika The X-Men yang telah diinspirasikan oleh guru-guru di sekolah pendalaman untuk memberikan gambaran sebenar kepada pelajar tentang dunia luar. Ini dapat membantu pelajar untuk mengetahui perkara yang sebenarnya berlaku di dunia luar dan cara mereka berkomunikasi dengan baik dengan dunia luar. Kerana situasi di sekolah dan situasi di luar sekolah adalah merupakan dua situasi yang berbeza. Di sekolah, situasi di sekolah, mereka lebih terdedah kepada rakan-rakan dan guru dan pekerja sahaja. Tetapi di luar sekolah, mereka terdedah kepada ramai lagi masyarakat yang mempunyai latar belakang dan cara berfikir yang berbeza. Ini dapat membantu mereka untuk menggunakan
komunikasinya betul, untuk berkomunikasi dengan berkomunikasi di luar sekolah. Sebagai contoh, dalam kelab ini boleh mereka akan digunakan dengan sebagai contoh, dalam kelab ini mereka harus melakonkan perkara yang mungkin akan berlaku apabila pelanggan tersebut ingin menerima khidmat mereka untuk mendekor ruangan atau sesuatu tempat kepada pelanggan tersebut. Mereka haruslah belajar untuk menggunakan cara berkomunikasi yang betul kepada pelanggan tersebut, kerana kita tidak ketahui pelanggan kita itu adalah seorang yang masyarakat marhain biasa ataupun yang bergerak datuk or dating. Jadi kita melatih pelajar tersebut untuk menghormati dan menggunakan komunikasi yang betul untuk berkomunikasi dengan pelanggan tersebut, dan mereka mampu untuk membawa kepada perbincangan yang berkesan kepada penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pelanggan tersebut. Konsep ketiga adalah agama sebagai pegangan hidup. Setiap insan beragama mempunyai tujuan hidup masing-masing. Seperti yang kita tahu, setiap agama mempunyai tujuan mereka itu sendiri. Tujuan mereka. Jadi, insan yang beragama, insan yang mempunyai rohani yang kuat, mereka akan mengetahui tujuan hidup mereka. Dan seterusnya, pemikiran dan tindakan mereka juga akan berlandaskan tujuan hidup mereka. Mereka tidak akan terpesong ke arah lain. Dalam kelab ini juga kita akan menerapkan pelajar untuk menghormati perbezaan agama dan budaya lain. Hal ini dapat mengelakkan isu perkauman muncul dan isu berkaitan agama yang mampu menyebabkan kesalahfahaman terhadap agama dan ketidaksejahteraan negara itu muncul. Kita tidak dengan cara menghormati dan mengetahui sedikit sebanyak budaya agama lain, kita dapat untuk menjaga perasaan dan tidak menyinggung perasaan agama lain melalui tindakan atau percakapan kita. Hal ini amat berguna apabila pelajar tersebut berada di dalam pekerjaan kelab, kerana di dalam pekerjaan kelab kita tidak mengetahui agama dan budaya ahli lain, sehingga kita mengetahuinya dan kita mengetahui sedikit sebanyak, kita dapat mengelakkan perkara yang dapat menyinggung perasaan mereka. Yang keempat adalah menghasilkan individu yang berfikiran terbuka. Seperti yang kita ketahui, dengan konsep perbincangan merupakan satu konsep untuk mendapatkan idea yang bernas, idea yang berkesan untuk sesebuah organisasi itu sendiri. Jadi, dalam kelab ini, pelajar akan dilatih untuk berani memberikan idea mereka dan sentiasa mendengar dan menerima idea daripada orang lain yang mungkin berbeza dengan mereka.
kebanyakan organisasi yang bergaduh atau ketidakfahaman ini berpunca daripada mereka tidak mampu untuk menerima pandangan orang lain. Mereka lebih berfikir bahawa idea mereka lah yang paling bagus, yang paling berjaya, yang paling boleh digunakan untuk memastikan sesuatu organisasi itu berjaya. Tetapi mereka tidak mampu untuk menerima pandangan dan idea daripada orang lain. Dalam kelab ini, pelajar itu sendiri akan dilatih untuk berani memberikan idea mereka dan mampu untuk menerima dan mendengar idea daripada orang lain. Dan melalui konsep pembincangan yang berkesan, mampu untuk memastikan kejayaan sesuatu organisasi itu sendiri. Pelajar akan didedahkan cara untuk menilai sesuatu perkara tersebut melalui kacamata dan perspektif orang lain sendiri. Dan kebanyakan situasi di alam pekerjaan kelab, mereka banyak menggunakan konsep pembincangan ini untuk penyelesaian suatu masalah. Oleh itu, pelajar dapat untuk berani memberikan idea mereka dan menerima idea orang lain dan mendengar idea orang lain dan berbincang untuk mendapatkan idea yang benar dan idea yang mampu untuk menjamin kejayaan sesuatu organisasi itu sendiri. Oleh itu, individu yang berfikiran terbuka ini amatlah penting untuk memastikan kejayaan sesuatu organisasi itu sendiri. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Izzati binti Hassan dan nombor matrik saya 197815. Pada kali ini saya akan menguraikan tentang matlamat penubuhan kelab dekorasi di sekolah. Okey, matlamatnya adalah untuk membuka minda generasi muda terhadap kelab yang ditubuhkan di sekolah. Tidak semua kelab yang disertai akan merugikan masa, tenaga dan wang ringgit pelajar. Tambahan pula, kelab ini berbeza dengan kelab lain kerana kelab ini tidak perlu melaburkan wang ringgit yang banyak untuk menyertainya. Masih ada kelab yang dapat memberi begitu banyak faedah kepada pelajar, bukan sahaja di sekolah, malah dapat diaplikasikan di luar sekolah, terutama di rumah pelajar, walaupun sudah tidak menyertai kelab ini. Kelab ini juga tidak memerlukan kepakaran yang tinggi kerana ianya boleh merujuk kepada sumber-sumber yang ada dan terus boleh diaplikasikan di ruang-ruang yang diinginkan. Kelab ini dapat mengalih pandangan pelajar daripada aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah kepada aktiviti yang lebih berfaedah dan dapat menunjukkan bahawa masih ada kelab yang menarik dan sangat-sangat membantu untuk diaplikasikan di luar sekolah. Untuk mendekorasi, ia tidak memerlukan pelaburan wang ringgit yang begitu banyak kerana dekorasi masih boleh dilakukan walaupun tanpa melaburkan sesen duit di kedai-kedai perabot yang mewah, iaitu hanya dengan menggunakan barang-barang yang terpakai dan kemahiran mendekorasi yang ada. Dengan itu, terjadilah dekorasi yang mantap. Kadang-kadang perkara sebegini dapat menarik minat pelajar untuk mencuba mendekorasi, memandangkan pelajar adalah sangat sinonim dengan ketiadaan wang ringgit yang begitu banyak. Seterusnya saya akan menghuraikan tentang objektif penubuhan kelab dekorasi di sekolah. Okey, yang pertama ialah untuk melatih generasi muda untuk sentiasa berfikiran di luar kotak dalam aspek dekorasi sejak di bangku sekolah.
Melatih generasi muda berfikiran di luar kotak di sini bermaksud menerapkan kreativiti di dalam diri pelajar sejak awal lagi. Pelajar yang sentiasa dilatih untuk berfikiran di luar kotak akan menghasilkan idea-idea yang bernas dalam mendekorasi. Kemudian, kepelbagaian dekorasi yang terhasil akan memberi impak yang berlainan kepada setiap individu. Dekorasi adalah sebahagian daripada seni. Jadi sebagaimana yang kita tahu, tiada kesalahan untuk menerapkan sebarang idea dan kreativiti dalam melakukan dekorasi. Oleh sebab itu, pelajar perlu dilatih sejak dari awal lagi untuk sentiasa berfikiran di luar kotak. Dengan itu, ia dapat mempelbagaikan jenis dekorasi. Dorongan guru pembimbing yang mendorong pelajar untuk menghasilkan dekorasi yang tidak terhad juga akan menghasilkan pelbagai gabungan daripada pelbagai aspek untuk menyiapkan sesebuah dekorasi itu. Melalui penceburan aktiviti mendekorasi ini oleh pelajar, maka ia dapat menghasilkan lebih banyak dekorasi yang lebih dekat dengan jiwa pelajar selaku orang yang berjiwa muda, iaitu lebih menggemari konsep yang tidak begitu syarat tetapi moden dan kemas. Okey, objektif yang kedua adalah kelab ini dapat menggalakkan pelajar untuk bekerjasama dalam mewujudkan persekitaran yang harmoni. Kelab ini lain daripada kelab-kelab lain kerana ia hanya akan memberi pengalaman yang berbeza apabila mendekorasi sesuatu tempat yang berbeza. Dengan itu, pelajar perlu bekerjasama untuk mendekorasi sesuatu tempat yang berbeza. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelajar dalam mendekorasi, seterusnya dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam mendekorasi. Kerjasama antara pelajar dalam sentuhan dekorasi dapat menggabungkan idea-idea yang menarik sesuai dengan keadaan semasa dan citarasa individu yang terlibat. Secara tidak langsung, ia dapat menjimatkan masa, tenaga dan wang ringgit para pelajar dan individu yang terlibat. Kemahiran dan kepakaran pelajar dalam mendekorasi juga dapat ditingkatkan. Apabila kemahiran dan kepakaran pelajar sudah dapat dikuasai dalam diri mereka, maka kemahiran mereka itu dapat digunakan dan diubah mengikut kesesuaian tempat dan ruang. Pengalaman pelajar akan dapat ditingkatkan apabila mereka dapat melakukan aktiviti mendekorasi di luar sekolah di samping membuat kebajikan. Sebagai contoh, dengan mendekorasi rumah-rumah orang tua. Dengan itu, ilmu mereka dalam mendekorasi dapat dimanfaatkan di landasan yang betul. Okey, yang seterusnya objektif yang seterusnya adalah untuk melatih diri pelajar untuk memanfaatkan setiap sudut yang ada dengan mendekorasi. Banyak ruang kosong yang dibiarkan begitu saja tanpa ada sebarang dekorasi. Ruang yang kosong sememangnya tidak akan menaikkan seri kawasan itu dan akan menjadikan kawasan itu kurang dikunjungi oleh orang ramai. Sebagai contoh, Sejak kebelakangan ini, terdapat banyak kafe-kafe yang menerapkan konsep dekorasi yang unik, menyebabkan ramai orang tertarik untuk mengunjunginya. Okey, objektif kelab dekorasi ini, yang pertama sekali adalah sudah tentunya untuk mendekorasi ruang-ruang yang kosong di sekolah. Ruang yang didekorasi akan menaikkan imej sekolah. Sekolah akan terlihat lebih ceria dan harmoni. Kesannya, para pelajar akan lebih bersemangat untuk ke sekolah. Sebagai contoh, prasekolah dihias dengan pelbagai hiasan dan didekor dengan menarik sekali supaya pelajar-pelajar cilik akan lebih bersemangat untuk ke sekolah tanpa dipaksa. Suasana yang ceria dan harmoni akan membuatkan pelajar lebih bersemangat untuk belajar. Kesan daripada dekorasi yang telah dilakukan.
Ruang yang ceria dan menarik terutama di dalam kelas akan memberi keselesaan kepada semua individu di dalam kelas itu, termasuk guru yang mengajar. Kesannya, sesi pembelajaran dan pengajaran akan menjadi lebih lancar dan tidak terganggu oleh suasana yang tidak menyenangkan di dalam kelas itu. Sekian itu sahaja daripada saya. Okey, nama saya Nur Umi Syifa. Saya akan bentang tentang isi kandungan. Okey, dalam kelab ini, mereka akan diberi pengetahuan tentang mendekorasi. Setelah pengetahuan itu dicapai, mereka dapat mengaplikasikan kemahiran itu untuk mendekorasi. Seterusnya, mereka dapat memupuk nilai murni semasa membuat aktiviti mendekorasi. Okey, pengenalan yang pertama, mereka akan diberitahu tentang definisi dekorasi, iaitu reka hiasan dalaman yang bermaksud perancangan dan penyusunan untuk menghias rumah dalaman dengan mementingkan aspek fungsi dan citarasa. Okay. Yang kedua, mereka akan diberitahu tentang sejarah dekorasi, dan rupanya sejarah dekorasi ini bermula sejak zaman purba, iaitu apabila manusia ni pandai menghias tempat tinggal mereka di dalam gua dengan lukisan dinding. Okey, yang ketiga iaitu faedah dekorasi. Setelah mereka mendekorasi, tentu mereka akan dapat faedah daripada hasil yang mereka buat. Okey, yang pertama ialah dapat cantik ruang, kerana seperti kita tahu, ruang dekorasi tu setiap ruang memerlukan dekorasi yang berbeza. Disebabkan fungsi yang berbeza, dekorasi juga harus berbeza. Okey, setelah itu pelajar akan diberi pengetahuan dari segi prinsip mendekorasi ataupun asas mendekorasi untuk memulakan mendekorasi sesuatu ruang awam ataupun ruang kediaman. Okey, di sini terdapat 6 prinsip mendekorasi. Okey, yang pertama ialah kontra, iaitu dapat kita lihat gambar tu, ia menggunakan pelbagai unsur seni yang bertentangan seperti warna. Tujuan dia adalah untuk menarik perhatian dan juga elok daripada suatu ruang tu bosan. Okey, yang kedua ialah penegasan. Penegasan ni lebih menjurus kepada pemusatan objek untuk diberi tumpuan. Contohnya, di sekolah kita dapat lihat di tempat pusat info maklumat sekolah, di situ kita dapat lihat mungkin mereka menggunakan cermin dan juga tempat yang besar ataupun menghias dengan warna yang terang untuk menarik perhatian pelajar. Okey, itu yang bermaksud penegasan. Mereka berfokus untuk satu tempat. Okey, yang ketiga ialah harmoni. Ni dapat dicapai dari segi tema dan susun, gaya yang merangkumi semua dalam melibatkan susun atur perabot, silin, aksesori dan sebagainya. Apabila kesemua itu dicapai, harmoni sesebuah ruang itu juga dapat dicapai. Okey, yang keempat ialah kepelbagaian. Kepelbagaian ni ialah merupakan kita mendekorasi dengan mewujudkan menggunakan pelbagai jenis gaya dan juga gaya perabot di segi perhiasan yang berbeza untuk suatu ruang itu. Itu panggil kepelbagaian mendekorasi. Dan juga kesatuan ni dapat kita lihat di gambar tu, dia menggunakan elemen semula jadi dan elemen buatan manusia. Apabila kedua elemen ini bersatu, kesatuan juga dapat disatu kerana dia menggunakan kedua-dua elemen, dan ini dapat menghasilkan sebuah ruang itu sempurna. Okey, yang kelima ialah imbangan. Ini iaitu kita nak melihat di segi ruang itu haruslah sepadan dari segi daripada ruang tu, kanan dan kiri tu haruslah sepadan. Maksudnya dia memenuhi ruang. Dari segi
perabot, pemilihan perabot, berat, aksesori haruslah sepadan supaya satu ruang itu kita dapat memenuhi. Okey, yang ketiga ialah memberi pengetahuan dari segi konsep mendekorasi. Okey, pelajar akan diberi pengetahuan bagaimana memilih warna, perabot dan juga aksesori mengikut tema di dalam sebuah kediaman atau ruang. Okey, terdapat 4 tema. Yang pertama ialah contemporary. Contemporary ini lebih menekankan corak geometri. Dapat kita lihat di dalam gambar tersebut, dinding tersebut tu menggunakan corak geometri. Dan kita juga dapat lihat tema ini ruang tersebut lebih luas dan perabot juga terhad dan lebih kepada ruang yang santai. Okay. Yang kedua ialah moden. Moden ni lebih dilihat lebih sama seperti konsep contemporary, tetapi yang menampakkan style moden itu tersebut ialah disebabkan penggunaan warna putih, hitam dan juga kelabu. Okey, yang ketiga ialah klasik. Klasik ni lebih kepada pemilihan perabot yang mahal, yang mewah dan juga mungkin menggunakan fabrik yang sutera untuk sofa dan juga lansir. Dan juga mereka ni menggunakan elemen dekorasi daripada zaman dahulu, iaitu zaman Greek dan juga zaman Rom. Okey, yang keempat ialah tradisional. Tradisional ni lebih menekankan kepada kehalusan seni yang berteraskan identiti suatu bangsa. Dan di sini dapat kita lihat penggunaan warna tradisional ialah seperti warna coklat dan juga natural. Okey, seterusnya melalui aktiviti mendekorasi, pelajar dapat mengaplikasikan cara mendekorasi dalam kehidupan seharian. Pelajar dapat melibatkan diri secara langsung melalui aktiviti luar maupun aktiviti dalam sekolah. Dan aktiviti ini boleh disertai oleh orang luar dan juga pelajar. Okey, aktiviti yang pertama ialah lawatan mendekorasi tempat terbiar atau kurang menarik di luar sekolah seperti pondok bas, lorong belakang kedai dan sebagainya. Kedua ialah hari gotong royong sekolah, menceritakan kawasan sekolah seperti kawasan sudut bacaan, balai menunggu dan sebagainya. Hal ini bukan sahaja mencantikkan dan juga membersihkan kawasan sekolah, tapi dapat membangkitkan suasana harmoni di sekolah sekaligus dapat mengubah mood pelajar untuk semangat datang ke sekolah. Okey, akhir sekali ialah saya simpulkan kemahiran dan nilai yang dapat dicapai oleh pelajar. Okey, nilai yang pertama ialah kemahiran mendekorasi. Setelah pelajar mengetahui pengetahuan, sudah tentu mereka akan dapat kemahiran daripada pengetahuan tersebut. Dan diharapkan pelajar mampu memperoleh banyak faedah dalam mendekorasi dan boleh mengaplikasikan prinsip, konsep serta gaya mendekorasi dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya kita dapat lihat kemahiran kerja berpasukan dan juga kemahiran berkomunikasi ini saling bergantung antara satu sama lain semasa mereka sedang melakukan aktiviti. Kerana kerja berpasukan dan berkomunikasi diperlukan untuk menyiapkan sesuatu tugasan tersebut. Dan nilai yang dapat dicapai ialah nilai kreatif di mana pelajar berfikir di luar kotak untuk mencantikkan suatu ruang tersebut. Okey, yang kedua ialah nilai kepimpinan, iaitu setiap kumpulan diberikan ketua, iaitu untuk memimpin anak buah untuk menyiapkan untuk mendekorasikan suatu ruang. Okey, yang ketiga ialah menghargai masa, iaitu pelajar dapat menghargai masa dengan menyertai dengan melakukan aktiviti yang dijalankan, dan ini dapat menghargai masa mereka daripada mereka melakukan perkara yang tidak berfaedah. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Fariha binti Muhammad Azizi.
Bernombor matrik 196018, saya akan membentangkan tentang aktiviti kemahiran dan pembelajaran. Dalam kelab dekorasi telah merancang beberapa aktiviti dalam jangka masa setahun, dan aktiviti yang pertamanya adalah sesi pengenalan kelab. Sesi pengenalan kelab ini dilakukan pada perjumpaan pertama kelab. Dalam perjumpaan pertama ini, pelajar akan didedahkan dengan rangka kursus kelab dekorasi, objektif, aktiviti yang akan dijalankan, matlamat yang ingin dicapai, serta cara permakahan. Terdapat aktiviti pengorganisasian dengan memilih pelajar sebagai AJK kelab dekorasi dan menyatakan bidang tugas serta peranan setiap ahli jawatan kuasa. Dengan adanya penubuhan jawatan kuasa ini, matlamat kelab dapat dicapai. Bagi aktiviti yang kedua pula adalah kelas pendedahan tentang dekorasi. Kelas pendedahan dekorasi ini akan diadakan pada satu hari setiap minggu. Kelas pendedahan kelab dekorasi ini dibimbing oleh guru pembimbing kelab. Dalam kelas pendedahan ini, pelajar diberikan pendedahan tentang pengenalan kepada dekorasi, sejarah dekorasi, faedah, prinsip asas, jenis-jenis konsep dan sebagainya. Tujuan kelas pendedahan dekorasi ini diadakan supaya dapat memberikan pengetahuan kepada pelajar tentang asas-asas ilmu dekorasi sebelum pelajar itu mengaplikasikan kemahiran dekorasi. Aktiviti yang ketiga pula adalah membuat DIY barang perhiasan menggunakan bahan terbuang. Dalam aktiviti ini, pelajar menghasilkan barang perhiasan rumah seperti lampu perhiasan, pasu perhiasan, tempat penyimpanan kunci dan frame gambar daripada bahan terbuang. Guru pembimbing akan memperkenalkan sebuah model barangan perhiasan rumah terlebih dahulu dan menggunakan teknik tunjuk cara demonstrasi kepada pelajar dalam membuat frame gambar menggunakan bekas telur terpakai. Setelah guru pembimbing memberikan demonstrasi, pelajar boleh mengeluarkan idea dan menghasilkan sendiri sebuah model bahan perhiasan rumah menggunakan bahan terbuang. Dan markah akan dinilai melalui nilai estetika sesuatu model, kekreatifan pelajar dan serta fungsi sesebuah model tersebut. Aktiviti yang keempat pula adalah Hari Koperasi Sekolah. Pada Hari Koperasi Sekolah, kelab dekorasi mengambil bahagian dalam mengendalikan jualan bagi memperoleh dana untuk kelab. Kelab dekorasi akan menjual barangan perhiasan rumah seperti frame gambar, lampu hiasan, pasu hiasan dan sebagainya. Aktiviti jualan ini mampu menyemai sikap berdikari dan semangat keusahawanan dalam kalangan pelajar, yang mana setiap persatuan dan kelab akan mengendalikan sebuah gerai. Dan aktiviti kelima pula adalah menjemput penceramah memberikan kursus tentang dekorasi. Bagi aktiviti kursus ini, guru pembimbing akan menjemput khas penceramah luar iaitu peri kedalaman rumah bagi menyampaikan ceramah mengenai dekorasi rumah dan ruang. Dalam kursus ini, penceramah akan menyampaikan banyak info tentang dekorasi rumah serta tips yang berguna bagi pelajar. Penceramah juga akan berkongsi tentang asas menghias kediaman, elemen dekorasi dan cara untuk memilih aksesori hiasan dan tips pencahayaan bagi setiap ruang. Dan kelab dekorasi ini bukan sahaja kursus ini bukan sahaja disertai oleh pelajar, malah guru-guru yang lain serta masyarakat setempat boleh juga terlibat dalam kursus ini. Dan seterusnya yang terakhir adalah aktiviti pertandingan menghias dan menceriakan kawasan sekolah antara kumpulan.
Setelah berminggu-minggu memperoleh ilmu tentang dekorasi, kali ini tibalah masanya untuk mengaplikasikan dalam keadaan yang sebenar, di mana pertandingan ini dijalankan untuk menghias dan menceriakan kawasan sekolah. Pertandingan ini diadakan bertujuan untuk menguji kemahiran dan pengetahuan pelajar setelah berminggu-minggu mempelajari tentang dekorasi. Setiap pelajar akan dikehendaki mencari dan memilih ruang atau sudut yang bersesuaian bagi melakukan aktiviti dekorasi. Kriteria yang akan dinilai dalam pertandingan ini adalah dari segi persembahan, kekreatifan, kerjasama dan kumpulan, kriteria yang perlu ada dalam dekorasi ruang. Dan seterusnya kita akan beralih kepada slide organisasi pengalaman pembelajaran. Ini adalah organisasi pengalaman pembelajaran yang dirancang mengikut minggu. Okey, minggu yang pertama kita akan mengadakan aktiviti mesyuarat agung kelab dekorasi buat pertama kali. Dan minggu yang kedua pula adalah pengenalan tentang dekorasi, dan ini adalah dalam kelas asas dekorasi. Tujuan aktiviti ini adalah memperkenalkan tentang bidang dekorasi. Dan minggu yang ketiga pula akan diadakan kelas asas dalam dekorasi dan pemilihan warna. Dan minggu keempat adalah kelas asas pemilihan perabot. Minggu kelima kelas asas lakaran. Dan minggu keenam pula adalah amali membuat lakaran. Okey, minggu kelima ni kita dah mempelajari teori, iaitu memperkenalkan kepada pelajar tentang asas lakaran sebelum memulakan sesuatu dekorasi. Minggu keenam ni pula kita akan buat amali, di mana pelajar akan membuat lakaran pada kertas lukisan dan mengeluarkan idea bagi menghias sesuatu ruang. Minggu yang ketujuh pula akan membuat amali membuat barang perhiasan menggunakan bahan terbuang. Dan minggu ke-8 pula akan diadakan jualan hari koperasi sekolah, di mana kelab dekorasi juga turut terlibat bagi aktiviti penjualan. Dan minggu ke-9 pula adalah kursus tentang dekorasi, iaitu menjemput penceramah daripada pedalaman bagi memberikan ilmu serta tips yang berguna dalam dekorasi. Minggu ke-10 adalah amali dekorasi. Okey, bagi amali dekorasi ini, guru pembimbing akan membawa pelajar untuk melawat kawasan-kawasan di sekolah atau ruang yang terbengkalai dan bagi menceriakan semula kawasan dan ruang tersebut. Minggu ke-11 akan diadakan persiapan bagi pengaplikasian bidang dekorasi kepada sekolah. Minggu ke-11 ni adalah persiapan bagi pertandingan dekorasi sekolah antara kumpulan. Dan minggu ke-12 pula adalah pengaplikasian bidang dekorasi kepada sekolah, di mana pertandingan antara kumpulan bagi mendekorasi kawasan di sekolah dijalankan. Dan kita beralih kepada slide seterusnya, iaitu ini merupakan aspek dimensi kurikulum yang diaplikasikan dalam organisasi pengalaman pelajaran. Semasa mereka bentuk kurikulum bagi kelab dekorasi, dimensi kurikulum ini dapat mengaitkan antara aktiviti pengalaman pelajaran secara keseluruhan dengan mengambil kira aspek kesesuaian terhadap sesuatu program yang akan dilaksanakan. Dan kita bermula daripada skop. Dalam skop ni, dia mengambil kira kedalaman dan keluasan sesuatu isi kandungan. Dalam aspek skop ni dapat dilihat melalui isi kandungan pengajaran dan pelajaran dekorasi itu sendiri, di mana pembelajaran bukan sahaja daripada pendekorasian, malahan pembelajaran daripada pemilihan warna, kesesuaian perabot serta asas kepada lakaran. Dan dia bukan tertumpu kepada
bidang dekorasi sahaja dan ia berkembang kepada bidang lain. Di sini kita dapat lihat kepelbagaian dalam ilmu dekorasi yang dapat dipraktikkan oleh pelajar bagi melahirkan pelajar yang mempunyai daya kreativiti yang tinggi dan mampu berdaya saing. Dan seterusnya, saya pergi kepada penyepaduan. Dalam penyepaduan ni, dia merujuk kepada berkaitan isi kandungan dengan pengalaman dan aktiviti pembelajaran pelajar, di mana penyepaduan dapat diselaraskan melalui aktiviti pembelajaran pelajar, di mana pelajar akan mempelajari teori terlebih dahulu dan seterusnya pelajar akan merasai pengalaman menghasilkan sesuatu dengan pengetahuan yang sedia ada. Dan aspek penyepaduan ini dilihat melalui penglibatan masyarakat serta guru-guru dalam menghadiri kursus. Di samping mendedahkan pelajar tentang asas dekorasi, masyarakat serta warga sekolah juga dapat memperoleh ilmu tentang asas dekorasi. Asas dekorasi ini disepadukan dengan subjek seperti pendidikan seni visual dan reka bentuk teknologi, di mana terdapat unsur nilai estetika diguna pakai dalam kurikulum dekorasi ini. Bagi aspek urutan, isi kandungan dan kemahiran-kemahiran serta proses yang diperlukan ini disusun organisasi pengalaman pelajaran disusun mengikut isi kandungan dan kemahiran-kemahiran serta proses yang diperlukan. Dan ahli kelab juga akan diperkenalkan tentang dekorasi terlebih dahulu dan seterusnya asas dalam dekorasi dan serta konsep-konsep dekorasi mengikut urutan pembelajaran. Setelah mempelajari asas, pelajar juga akan didedahkan dengan aktiviti amali dan pengalaman sebenar. Seterusnya, saya menerangkan tentang kesinambungan. Kesinambungan ni Kesinambungan ni adalah menerangkan tentang pengulangan idea dan kemahiran-kemahiran utama. Dalam organisasi pengalaman pelajaran, pada minggu yang pertama telah diadakan kelas asas dekorasi, dan seterusnya minggu yang ke-9 pula diadakan kursus asas dekorasi, di mana pengajaran dan pembelajaran bukan setakat di dalam kelas saja, malahan di dalam kursus. Bila guru mengadakan kursus, pelajar dapat memahami dengan lebih jelas tentang asas dekorasi itu. Dan seterusnya adalah keseimbangan. Keseimbangan ini adalah kurikulum yang menyediakan pelajar peluang untuk menguasai ilmu dan menggunakannya secara sesuai untuk perkembangan diri, sosial dan intelektual. Dalam organisasi pengalaman pelajaran dirangka khas bagi memenuhi keseimbangan pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dari segi intelek, pelajar dapat memberi tumpuan kepada ciri-ciri daya berfikir pelajar, seperti pelajar dapat berfikir secara kritis dan kreatif melalui aktiviti penyelesaian masalah, di mana dalam pertandingan dekorasi antar kumpulan,
pelajar akan memenuhi tugasan untuk menyiapkan aktiviti pendekorasian dalam masa yang ditetapkan. Dari segi emosi pula, pelajar dapat memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan ketika pertandingan dekorasi itu dijalankan dan semangat bersungguh dalam memperoleh ilmu dalam kelas teori dekorasi. Dari segi jasmani, penekanan kepada pelajar dapat menggunakan bakat yang terpendam dengan cekap dan memanfaatkan tenaga fizikal dengan memberi sumbangan kepada sekolah seperti aktiviti pengaplikasian bidang dekorasi kepada sekolah. Dan dari segi rohani, tumpuan kepada disiplin dalam membentuk alat yang mulia di mana pelajar dapat berdikari dalam mengendalikan aktiviti jualan pada hari koperasi sekolah dan sikap saling bantu-membantu antara satu sama yang lain. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kaedah penilaian pelajar. Mengikut pernyataan Terry, penilaian dapat diartikan sebagai proses mengumpul maklumat untuk memantau kemajuan pelajar. Dan penilaian yang dilakukan itu dapat membantu guru atau penilai itu sendiri untuk membuat keputusan dalam bidang pendidikan. Sama ada aktiviti yang dilaksanakan itu sesuai atau tidak untuk proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Dan seterusnya, kaedah penilaian pelajar ini terbahagi kepada dua, iaitu penilaian formatif dan sumatif. Tetapi untuk kelab dekorasi kami memilih kaedah penilaian formatif. Okey, kerana penilaian formatif ini adalah penilaian yang berperingkat mengikut aras setiap aktiviti dalam co-curriculum. Dalam erti kata lain, pelajar dinilai secara berformat. Jadinya penilai ataupun guru itu boleh mengubah bahagian aktiviti yang tidak sesuai untuk pelajar. Jadi tidak semua bahagian aktiviti dalam satu program itu diubah. Guru atau penilai hanya akan menyentuh bahagian yang kurang efisien dan digantikan dengan aktiviti yang lebih efisien lah untuk membantu meningkatkan kemahiran pelajar. Dan manakala penilaian sumatif pula adalah cara penilaian yang menyeluruh tentang aktiviti yang dilakukan sama ada pelajar itu berjaya atau tidak mencapai objektif co-curriculum. Baiklah, seterusnya penilaian pelajar diberi berdasarkan peratusan kehadiran, kerja amali, ujian, laporan dan projek akhir. Yang mana kehadiran ini kami peruntukkan sebanyak 15%, memandangkan ianya mudah diperoleh oleh pelajar kerana aktiviti perjumpaan kelab dekorasi kami ini dilakukan semasa sesi persekolahan. Dan untuk amali kami peruntukkan sebanyak 25% untuk pelajar, yang mana ianya merangkumi aktiviti amali lakaran dan pembinaan model bahan dekorasi dengan menggunakan DIY barangan terpakai untuk diinovasikan, diolah menjadi barang yang mempunyai nilai estetika. Dan ketiga, ujian ataupun kuis yang kami berikan, kami peruntukkan markah sebanyak 20%. Ianya untuk menilai, ujian ini adalah untuk menilai bagaimana kepahaman pelajar itu, sama ada mereka benar-benar faham apa itu dekorasi, konsep dekorasi, bagaimana ianya diaplikasikan. Okey.
Seterusnya, penyediaan laporan mereka, kami peruntukkan markah sebanyak 10%, yang mana laporan ini merupakan perancangan mereka kepada projek akhir. Kami peruntukkan markah sebanyak 30%, yang mana projek akhir ini mereka perlu mendekorasi ruang-ruang yang mereka pilih di kawasan sekolah tersebutlah. Jadi kawasan sekolah yang terlibat itu seperti bilik darjah mereka, surau, perpustakaan, dewan sekolah dan kantin. Jadi mereka bebas untuk memilih sudut mana yang mereka ingin dekorasi. Dan seterusnya, bagi mereka juga yang berjaya dalam projek akhir, yang merupakan pertandingan juga untuk mereka, akan diberikan sijil penghargaan, kerana itu adalah apa yang mereka lakukan, mendekorasi kawasan sekolah adalah sebahagian daripada sumbangan mereka juga untuk sekolah, kerana telah menceriakan sudut sekolah kan. Jadi mereka akan diberikan penghargaan lah, sijil ataupun pingat dan sebagainya. Alright. Baiklah, dan ini pula merupakan lampiran kami, iaitu borang soal selidik yang kami edarkan kepada responden melalui media Google Form. Kami memilih media Google Form kerana ianya lebih mudah untuk disebarkan, diblast kepada responden. Okey, dan sasaran responden kita pun akan jadi lebih meluas, tidak tertumpu hanya kepada pelajar sahaja. Dan responden kami juga, kalau diikutkan dalam analisis data yang kami lakukan, terdapat mereka yang bukan hanya pelajar tetapi juga orang responden yang telah bekerja. Baiklah, akhir sekali, ini adalah rujukan yang kami ambil untuk menyediakan laporan kelab dekorasi kami. Dan rujukan ini semestinya berkaitan dengan dekorasi, ya. Dan kami ambil daripada beberapa laman sesawang juga, dan daripada penulis yang sah. Sekian, terima kasih.